Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Jadi kita baru habis korban petang tadilah. Last tuan-tuan bertakbir lepas asar tadi kan. Itu tak ada lah takbir kita. Baik. Jadi tuan-tuan apa ikut lembu ni? Sini 7. 7 sembelih kat mana? Oh, iyalah kat kawasan mana? Ada tempat? Kat mana? Oh, Gendang. Dekat ke jauh? Tak jauh lah no? Kat lihat lah. Okey tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, 7 banyak lah tu. 7. Habis hari raya yang pertama habis. Pertama habis 7. Oh, ramai tu. Baik. Tak apa tuan-tuan. Kita berhenti di mana ni kitab kita? 62. Ya, baik. Jadi kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Baik, kita tengok kitab kita, kitab Tanda Kiamat, alamat yang seterusnya, iaitu kata pengarang, dan mengharam mereka itu, yakni alim ulama. Alim ulama akhir zaman nanti, ulama su, ulama yang jahat, akan beberapa perkara yang halal. Jadi kita nak tengok ulama jahat ni, apabila tindakan dia itu tindakan yang pertama bercanggah dengan agama, yang kedua dia tindakan dia membawa fitnah pada umat Islam, itu ulama su. Jadi ulama akhir zaman ni, ulama yang jahat ni, kata pengarang, dia akan mengharamkan beberapa perkara. Yang pertama adalah mengharamkan bersifat dengan tawaduk, merendah diri. Ni teruklah. Maksudnya dia kata umat Islam tak boleh tawaduk sangat. Kadang-kadang ada orang sebut juga tak boleh tawaduk sangat. Kita kena beza tawaduk dengan menghinakan diri, dia lain. Tawaduk ni tuan-tuan, bukan makna kita tawaduk dengan musuh. Dengan musuh Islam tawaduk, itu bukan tawaduk. Itu menghina diri. Sebab tu kita kena beza antara tawaduk dengan bukan tawaduk. Sebab ada orang yang tak faham tawaduk ni lagu mana. Tawaduk ni maksudnya merendahkan diri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala puji tentang golongan yang membela agama. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Wahai orang yang beriman, siapa yang berpaling tadah daripada agama dia, siapa-siapa pun ataupun seluruh umat Islam ni berpaling tadah, keluar pada agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala akan lahirkan satu golongan. Maksudnya takkan ada di dunia ni sunyi daripada orang Islam. Allah Ta'ala akan lahirkan satu golongan, satu kaum yang Allah Ta'ala sayang pada mereka, dan mereka juga cinta pada Allah. Maksudnya agama Allah ni, katakan umat Islam sekarang ni keluar Islam, akan ada golongan yang masuk Islam dan Allah Ta'ala sayang pada mereka, mereka sayang pada Allah. Ataupun umat Islam semua tak mau perjuangkan Islam, semua pakat tak mau. 1.7 bilion umat Islam atas dunia ni tak mau perjuangkan Islam. Allah Ta'ala akan lahirkan orang lain yang sanggup memperjuangkan Islam. Dan kita pun tengok ada orang yang asalnya bukan Islam, dia masuk Islam, dia menjadi pendakwah yang hebat. Betul tak? Kita tak dakwah, rupanya ada orang yang bukan Islam masuk Islam, dia menjadi pendakwah yang beriman ramai di atas tangan dia. Jadi kata Allah,
Allah Ta'ala akan datangkan golongan yang Allah sayang pada dia dan dia sayang, mereka juga cinta pada Allah. Kemudian adzillatin 'alal mu'minin, yakni bersikap tawadhu, bersikap rendah diri dengan orang-orang yang beriman. Nampak? Kata ulama tafsir, maksud dia orang yang merendahkan diri dengan orang yang beriman. Dengan orang beriman ni kalau boleh betul ansong lah. Dengan orang beriman ni kalau boleh maaf lah. Kalau dengan orang beriman ni kalau boleh, kalau kita tak ambil tindakan keras pun jangan ambil lah. Bersifat lembut dengan orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras dengan orang-orang yang bukan Islam. Dengan orang kafir tegas. Itu dia. Boleh tak? Jadi tawaduk ni sesama umat Islam kena tawaduk, bersikap merendah diri, bersikap lembut. Tapi ada pun dengan orang yang bukan Islam, bukan bersikap tegas tuan-tuan. Bukanlah kita bersikap ganas, tegas. Tegas dengan pendirian kita. Jangan jadi orang bila dengan orang bukan Islam lembik, dengan orang kafir lembik tuan-tuan. Tapi dengan orang Islam, kemain lagi tuan-tuan. Ini silap. Sepatutnya dengan sama Islam lah, kerana kita Islam seagama, kita kena saling memaafkan. Bersikap lemah lembut. Tapi dengan orang yang bukan Islam, kita kena tegas dengan prinsip agama kita. Itu kadang-kadang kita berkorban, tengok ada je orang tulis pasal nak jaga hati orang agama yang tak bagi sembelih lembu kan. Nak jaga hati lah. Dia kata apa, pasal apalah orang Islam ni sembelih korban. Tak boleh ke korban ni buat tak payah korban. Duit korban ni kita buat bisnes war untuk orang belajar ke. Dah. Ni semua orang yang boleh, perkataan yang boleh menyebabkan kufur tuan-tuan. Pasal apa dia buat kenyataan itu? Supaya dia mendapat pujian daripada orang-orang yang memuliakan lembu tu lah, yang tak bagi sembelih lembu tu kan. Jadi nak dapat pujian pada mereka, buatlah kenyataan-kenyataan yang lagu ni tuan-tuan. Ini salah tuan-tuan. Baik, jadi tawaduk ni makna dia apa? Rendah diri ni tuan-tuan. Rendah diri ni maksud dia tarkul mubahah, tinggal mubahah, kita bermegah-megah. Memegah-megah. Megah macam mana nanti kita sebut. Kemudian wa tajannub mufakharah bil jahi wal mal, dan menjauhi sikap berbangga-bangga dengan kedudukan dan harta. Ini tawaduk tuan-tuan. Sama-sama orang Islam, kita kena tawaduk. Contoh. Kalau jiran kita bagi tahu, alhamdulillah anak saya dapat SPM 9A, contohnya lah. Kita sepatutnya alhamdulillah. Betul tak kan? Kita seronok. Jangan kita kata anak saya pun dapat 10A, nak bersaing. Itu tak tawaduk tu. Tawaduk ni dia tak bersaing. Dia tak ada rasa alah. Itu tak tawaduk tu. Tapi kalau dengan orang yang bukan Islam, kalau dia sebut kelebihan mereka, agama mereka, kita kena juga sebut kelebihan Islam. Betul tak? Betul. Ni bila orang agama lain sebut kelebihan agama dia, kita pula hina Islam. Betul tak? Ni tak kena. Tawaduk ni kalau sesama umat Islam, adik-beradik ke, kadang-kadang kita ada orang, kadang-kadang kita jumpa kan, bila adik-beradik lah kan, adik-beradik ni okey dapat apa SPM 9A, ada orang lain dapat 17A, pasal apa kita nak condemn? Kadang-kadang dengki, kadang-kadang nak bangga-bangga. Betul tak? Patutnya jangan bersaing tuan-tuan. Tinggal tuan-tuan benda ni. Bila jah ni kedudukan. Anak saya alhamdulillah dapat lantik jadi apa? CEO Petronas. Anak saya menjadi CEO Shell. Nak bersaing tu. Kalau boleh kita jangan tunjuklah tuan-tuan. Betul tak? Jangan megah-megah lah. Tinggal tuan-tuan, daripada kita berbangga-bangga dengan kedudukan dan harta tuan-tuan. Kalau ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia tengok jiran dia beli kereta kan, mahal sikit. Kan aku pencen tinggi pada dia. Aku dulu pencen askar major, dia ni dulu pencen sarjan je pun. Betul tak kan? Dia pakai apa? Contohnya lah, dia pakai Camry. Tak boleh. Paling common aku kena Velfire. Dia ada orang lagu tu tuan-tuan, dia nak lawan. Ini tak tahu tak? Orang yang tawaduk, walaupun kawan tu beli kereta mahal, alhamdulillah, tahniah tu. Itu tawaduk tuan-tuan. Tak ada kita rasa nak bersaing, aku lebih, hang lebih, aku lebih, hang lebih. Orang yang tawaduk ditinggal benda ni. Ditinggal. Tak ada masa dia nak bersaing kan. Betul tak? Bersaing dengan adik-beradik ke, bersaing dengan kadang adik-beradik, betul tak kan? Bersaing dengan adik-beradik ke, bersaing dengan jiran tetangga ke. Kita tak bersaing tuan-tuan. Siapa lebih kedudukan dia, siapa lebih harta dia. Ada setengah orang saya jumpa, bila adik-beradik dia kerja di Korea, kerja Korea kan,
Kita kalau dengar adik-beradik kerja di Korea, oh hebat dong kerja sampai Korea. Ada orang kadang-kadang bila dengar kerja mana Korea, mesti kerja kutik sampah. Awal-awal dia kutuk lah. Memang ada orang rakyat Malaysia yang kerja kat sana, gaji besar jadi kutik sampah kan. Dia awal dia kata orang kutik sampah tu. Tak tahu tu. Ini kita kata dia ada kibir ni. Dia ada kibir. Maksudnya nak konem orang ni. Alah. Dia dah Allah tu dia nak mengatakan tu. Apa salahnya bila kata anak kerja mana Korea? Oh, bagus tu. Alhamdulillah berjaya anak tu. Apa salahnya? Ni tawaduk, tajannub. Tinggal benda-benda ni. Kadang-kadang ada setengah orang kadang-kadang dia memang suka cakap lagu, ada juga setengah orang. Dia suka cakap anak dia lebih betul dah, anak ni gini. Ada orang betul anak dia ni gini. Walaupun dia cerita tu tak betul tuan-tuan. Dia suka berbangga-bangga. Ada orang dia suka. Kalau dia sembang benda yang sama, anak saya gaji 20,000, yang tu gaji dia tak banyak 30,000 ya. Dia suka duk bercerita. Memanglah kadang-kadang kita terasa dia ni macam nak apa? Bengah sangatlah. Kalau boleh kita layan sajalah. Oh, bagus tahniahlah anak. Alhamdulillah. Betul tak? Nikmat daripada Allah. Baik. Jadi kita tinggal benda ni, itu tawaduk. Tinggal daripada bermegah-megah dengan harta dan kedudukan. Itu yang saya pernah sebut kat tuan-tuan. Ada orang pangkat banyak, kalau boleh semua nak tunjuk tu. Betul tak? Nak tunjuk tuan-tuan. Baik. Itu yang saya pernah jumpa satu imam, mungkin tak tahu, di Sungai Petani dulu, lama dah. Saya masa tu sekolah menengah. Dia naik motor, dia buat Aspire, ni motor Aspire. Dia buat cermin kat depan. Biasanya kalau motor Versys ni ada lah cermin, angin kena dada sakit, laju kan. Ini motor Aspire pasang cermin, slow lah motor tu lah, bukan laju pun. Pasal apa dia pasang cermin? Pasal nak tulis apa? Imam besar. Saya ingat lagi tu, imam besar masjid bla 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 bla. Bukan masjid yang buat mutu tu, dia yang buat mutu tu. Allahu akbar. Tak cantik lah tuan-tuan tu. Tak cantik lah. Kadang-kadang kita malu. Orang yang sampai kedudukannya hebat, dia tahu benda tu bukan ada apa pun. Tahu Michael Jackson kan, dia pun dia heran kenapa orang nak kedudukan macam dia. Dia pun tak mau. Dia tak mau kedudukan macam tu. Pasal bila dah terkenal sangat tuan-tuan, bila dah terkenal sangat, risau anak kena colek. Anak dia tak pernah tunjuk tuan-tuan. Anak kena colek, keselamatan anak dia. Nak jalan kena ada bodyguard. Dia heran pasal apa orang nak jadi macam dia. Dia pun rasa hidup susah. Orang yang banyak harta sangat, betul tak kan? Banyak harta sangat, berbilion-bilion, dia pun cemui dengan harta dia. Betul tak? Kalau ada orang yang fikir cemui, pasal kita pakai apa yang kita pakai je, makan apa yang kita makan je. Yang lebih tu nak bagi kat orang lain je. Betul tak? Kita mati bagi kat orang lah. Tapi kita yang tak dapat ni, kadang-kadang kita kita nak sangat lah tuan-tuan. Betul tak? Kemudian, dan tak suka kepada ta'zim wa ziyadah fit takrim. Tak suka kepada berlebihan dalam memuji-muji. Memuliakan lebih-lebih dia tak suka lah. Itu orang yang tawaduk. Itu setengah ulama kadang-kadang dia tak bagi cium tangan dia. Setengah ulama dia tak bagi. Jangan cium tangan dia. Macam Dr. Said Ramadan Labuti, jangan cium, marah dia. Tunggurun dia Abdul Aziz, marah dia. Jangan cium tangan dia marah. Pasal dia tak mau. Dia rasa itu berlebihan dalam ta'zim, memuliakan dia. Dia rasa Dr. Said Ramadan Labuti cukup dia tak bagi. Meninggal dah, syahid tuan-tuan. Kemudian, dan dia redha dengan kedudukan yang pertengahan antara mulia dan hina. Janganlah pula nak tawaduk pergi duduk tepi jalan buat macam orang hisap dadah. Nak tawaduk tu bukan tawaduk, itu hina tuan-tuan. Nak tawaduk tuan-tuan pakai baju koyak rabak dedah aurat, itu bukan tawaduk, itu hina. Kita kedudukan biasa tuan-tuan, seperti mana orang lain macam itulah kita. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW sebut banyak tentang dalam Al-Quran sebut banyak tentang tawaduk ni. Tadi saya baca satu ayat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, kata Allah lepas cerita tentang Qarun, tentang Qarun kan, satu orang yang paling kaya lah. Kita jumpa harta aja kita kata harta Qarun, memang kaya lah Qarun tu. Qarun ni kan dia berjalan dengan penuh harta dia, dengan penuh busy dah, keluar dengan penuh harta. Qarun ni asal beriman tuan-tuan. Dia asalnya beriman. Sebagai riwayat kata dia ni sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi Musa, dan dia beriman. Tapi last sekali dia kufur. Pasal apa? Pasal kaya sangat. Dia kaya sangat dan dia kata aku kaya ni bukan kerana Allah, bukan kerana Tuhan. Ini kerana usaha aku.
Dia di jalan dengan pegawai-pegawai dia, dengan penuh kemegahan, dengan emas penuh di badan dia. Jadi Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Di jalan ni dia bangga-bangga tuan-tuan. Sebab tu kaum dia kata, Inna Allah la tafrah, wahai Qarun, hang jangan berbangga-bangga. Pasal di jalan ni memang untuk megah. Ditunjuk orang lain tak ada macam dia, dengan emas perhiasan penuh, lain pada orang. Ni benda ni jangan tuan-tuan. Tunjuk kemewahan yang lain pada orang. Pasal apa? Nak bermegah-megah. Dia ada, orang lain tak ada. Luar biasa. Orang kata la tafrah, jangan berbangga-bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala tak suka orang yang berbangga-bangga lagu ni. Tunjuk kekayaan. Sebab tu bila ada orang kaya yang duk tunjuk baling duit lah, baling ni lah tuan-tuan, Allah Ta'ala tak suka. Kan ada orang yang ada buat macam tu, baling duit lah, baling ni, tunjuk emas dia lah. Ni saya punya mah, ni saya punya mah, nak kahwin dengan datuk perempuan tu kan, baling. Allah Ta'ala tak suka. Perangai itu sendiri macam Qarun tuan-tuan. Lepas tu Allah tenggelam dengan Qarun dengan pegawai-pegawai dan harta dia semua. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard. Hari kiamat itulah hari kiamat, yakni syurga. Syurga nanti, balasan syurga yang hebat tu bagi orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan, ketinggian di dunia. Jangan ada dalam hati ni kita niat nak lebih pada orang. Tidak, bagi orang tengok. Bagi orang tengok kita lain pada orang. Allah Ta'ala jadikan syurga tu bagi orang yang dalam hati ni tak ada keinginan nak rasa apa? Tarafu'an al-haq. Dia ni lebih tinggi pada makhluk. Ta'azuman, dia ni lebih mulia pada orang lain. Jangan ada perasaan tuan-tuan. Kemudian kata apa? Uluan fil ardi wala fasada, dan tidak nak kerosakan. Siapa yang dalam jiwa dia tak nak ketinggian di dunia ni, orang nampak dia lebih pada orang lain, dan tak nak kerosakan, itulah yang Allah Ta'ala jadikan baginya syurga. Baik, itu tawaduk tuan-tuan. Kita tinggal bermegah-megah, berbangga-bangga dengan keharta dan kedudukan. Baik tuan-tuan, kemudian mengharamkan mesedikit akan kehendak kepada harta, dunia dan kemegahan. Dia maksud dia apa ni tuan-tuan? Mesedikit ni dipanggil qanaah, tedaan. Nanti hari kiamat akan ada kata, kadang-kadang tuan-tuan ada dengar ada orang yang motivasi ni, ustaz-ustaz motivasi ni lah. Kadang dia kata ada kita ni tak boleh lah qanaah, tedaan, sikit-sikit qanaah. Padahal qanaah ni Allah Ta'ala yang suruh, dalam Quran yang sebut. Tapi kadang-kadang ada ustaz dah sebut, yang kita ni tak boleh lah qanaah, tedaan, qanaah, malas berusaha, cukup apa yang ada. Dia hina qanaah tu. Sebab tu saya kata kena beza antara qanaah dengan, tuan-tuan sebagai contoh, sahabat Nabi kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya-raya, tapi dia qanaah. Sayyidina Osman kaya raya, dia qanaah. Abu Hasan Syadzuli, dia kaya, dia qanaah dan dia zuhud, tapi dia kaya. Siapa lagi kaya? Imam mazhab ada 4. Ayang tak nampak tuan-tuan, ada benda ni ayang tak nampak. Ingat ayang tak ada. Tuan-tuan baru beli kot ni. Jadi tuan-tuan, dia lagu ni tuan-tuan. Dalam hadis Nabi, Nabi puji. Nabi kata, beruntunglah bagi orang yang beriman. Kemudian warazaqahullahu kifafa, dia beriman dan dia diberi rezeki dengan rezeki yang cukup untuk dia, isteri dia dengan anak dia. Cukup kan? Bukan lebih tuan-tuan. Cukup ni maksud dia rezeki yang kita ada tu kita dah memadai dah. Untuk urusan kehidupan kita. Batuk ni. Kemudian kata Nabi SAW, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Ta'ala jadikan dia ni qana'ah, dia berasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Batuk tiba-tiba tuan-tuan ni. Tadi tak batuk. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dia qana'ah. Macam semalam lah tuan-tuan, saya di masjid Telekom, tuan-tuan, Telekom kat Teping tu kan, penjara Allah. Masa datang tu okey lah. Masa kuliah batuk teruk tuan-tuan. Nasib baiklah Covid dah tak ada tuan-tuan. Tidak orang duk risau, ustaz bawa Covid lah kat masjid kami ni. Baik tuan-tuan, tak apa. Saya nak buat lagu mana batuk tuan-tuan. Lah ni dia demam influenza, apa benda lah, influenza dia macam tu jugalah, tapi dia lemah sikit. Tapi tuan-tuan yang kena influenza ni demam lama kan, badan lemah. Baik tuan-tuan.
Jadi waqannahu Allah bima ata, Allah Taala jadikan dia ni qanaah. Pertama dia beriman, kemudian dapat rezeki cukup, dan Allah Taala jadikan dia qanaah. Apa nak qanaah? Qanaah ni maksud dia ar-ridha, ridha nafs bima a'tahu Allah. Jiwa ni redha dengan apa yang dia dapat. Boleh redha. Rezeki banyak mana? Dia redha. Kemudian wa adamul ihtimam bima fi aidin nas mimma yazidu anhu. Dan ini dia tak kalut, dia tak ambil perhatian pun rezeki yang lebih yang ada kat orang lain. Boleh tak? Yang penting dia cukup, dia ada tempat tinggal, dia dengan anak dia ada makan, kemudian cukup boleh bayar iuran sekolah, cukup tuan-tuan, cukup. Yang penting dia ada 3 tu tuan-tuan, kan dalam hadis sebut siapa yang ada 3 tu maka dibentang dia bagi di dunia, kan. 3 benda. Yang pertama kata ni man asbaha mu'afan fi jasadih, siapa bangun pagi sihat, tuan-tuan, alhamdulillah sihat tuan-tuan. Kemudian aminan fi sirbih, dan aman di tempat tidurnya, betul tak? Tak macam di Ukraine takut kena bom mati, betul tak? Tuan-tuan sihat, tuan-tuan tidur mulai nak. Kemudian wa indahu qutu yaumih, dan dia ada makan hari itu, fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah Allah bentangkan baginya dunia. Kita ada 3-3 tu. Boleh lah. Jadi qanaah ni jangan tengok orang tuan-tuan. Tengok kita alhamdulillah ada kenderaan, ada makan, ada pakaian, ada pendapatan, boleh beli makan bagi kita nak, memadai tuan-tuan. Dan jangan duk sibuk kawan ni lebih, kawan ni lebih, kawan ni lebih. Itu qanaah. Cumanya boleh tak kita kaya? Bolehlah kita kaya, betul tak kan? Yang kita nak usaha tu carilah rezeki. Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Osman kaya, Sayyidina Ali miskin. Kerana Sayyidina Ali bukan pedagang, dia bukan pedagang. 3 orang sahabat tu pedagang, niaga, kaya. Imam mazhab ada 4. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik kaya raya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad zuhud dan miskin tuan-tuan. Dua-dua bagus tuan-tuan. Betul tak? Dua-dua bagus. Yang penting di mana kedudukan kita, kita redha. Sebab redha tuan-tuan. Memanglah tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua kaya? Semua kaya. Betul tak? Allah ni bagi semua kaya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan orang ni lain-lain supaya boleh hidup lah kita ni. Tu saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalaulah kerajaan kita contohnya ada meteor di langit tuan-tuan, dekat meteor tu ada emas, ada plutonium, besi. Balik mahal tu bukan mahal, plutonium tu mahal. Ada perak, harga dia bertrilion-trilion tuan-tuan. Kalaulah asteroid tu jatuh ke bumi tuan-tuan, dan dekat dengan Malaysia, menjadi harta Malaysia, Malaysia akan jadi negara yang paling kaya di dunia. Itu NASA sedang berusaha nak tarik balik tu. Try balik siapa yang dapat paling kaya lah. Kaya sungguh, emas penuh. Emas dengan plutonium. Plutonium tu mahal daripada emas lagi. Di sikit je, tak banyak, sangat sikit. Jadi tuan-tuan, katakanlah Malaysia dapat, kerajaan kita kaya sangat, kerajaan kita kata okeylah, kita bagi pada rakyat Malaysia semua dalam 3.4 juta rakyat Malaysia ni, kita bagi mereka seorang 10 juta. Sonok tak? Nah, back in ya, tuan-tuan sedang minggu depan ni hari Isnin tu dia semua dalam akaun 10 juta. Sonok tak sonok? Saya sonok kalau saya seorang, saya sonok lah. Tapi kalau semua dapat, saya tak sonok lah. Kenapa saya tak sonok? Ialah tuan-tuan, siapa yang nak pergi mancing ikan? Siapa yang nak pergi mancing udang galah? Siapa yang nak pergi ke laut? Siapa yang nak repair bumbung kita yang rosak? Siapa yang nak pergi kait sawit? Siapa yang nak jaga jalan? Siapa yang nak jadi guard? Siapa nak jadi cleaner? Siapa nak jadi imam? Betul tak kan? Imam pun nak jalan ke Korea ke? Betul tak kan? Duit dah 10 juta. Betul tak kan? Buat tak larat lah. Jadi imam antara kerja yang senang yang susah bagi saya lah. Imam kerja senang yang susah. Senang tapi susah. Saya pernah jadi imam dulu. Bagi saya imam ni senang dan susah. Pasti buat senang yang susah. Orang nampak lah senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak kan? Tapi susah. Susah tak mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak cuti payah. Betul tak tuan-tuan? Saya tahu saya jadi imam Kuala Lumpur, kena pula partner berkira. Pening kepala. Partner berkira kan? Mana boleh. Dia kira mana boleh tuan-tuan. Pening kepala tuan-tuan. Lepas tu apa dia? Nak pergi mana susah. Contoh tuan-tuan nak keluar antara Zuhur dengan bini ajak keluar antara Zuhur dengan Asar. Tuan-tuan duk fikir sempat kan ni nanti Asar? Tidak tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan lepas Asar, sempat kan nanti Maghrib? Tuan-tuan terikat.
Betul tak? Terikat. Itu kerja yang senang tapi susah juga sebenarnya. Komitmen tu. Dia komitmen tuan-tuan tak boleh lari ke mana. Betul tak kan? Tak boleh lari. Tak boleh lah tuan-tuan nak rehat tertidur takut terlajak. Saya pernah jadi imam sekali dulu. Saya ingat Masjid Kota Damansara, saya punya malu tuan-tuan. Sampai hari ni malu tuan-tuan. Sampai hari ni malu tuan-tuan. Saya jadi imam. Satu hari tu dia ada bilik kat tepi ni. Bilik kan, bilik. Bilik dia tutup dan ada aircon, ada katil lagi. Boleh tidur dalam tu. Jadi saya pun jadi imam. Satu malam tu saya pun tidur. Selalu jadi imam je biasalah. Satu malam tu saya tidur lambat sikit kot. Sebab saya masih belajar di UM dan jadi imam. Alah di Masjid Kota Damansara tu lah yang dekat rombok tengah-tengah tu kan. Kemudian saya tidur tak sedar tuan-tuan, subuh. Depa duk tunggu imam bila nak keluar. Nak kata tak ada aircon duk keluar. Kan depa rasa aircon bunyi kan. Imam ada ni, imam bila nak keluar. Depa tunggu imam bila imam nak keluar. Punya lama tunggulah kita. Depa kata kita apa? Kita ni lah apa komat. Komat. Depa pun komat. Masa depa komat baru saya jaga. Mana nak dan. Memang malulah tuan-tuan. Dah kamat dia bertunggu mana imam nak keluar. Imam tak keluar lah, imam tidur. Yalah orang tuan-tuan, saya terlajak tak larat tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan gitulah Allah Taala. Saya rezeki saya sebagai cikgu, saya mengajar, betul tak? Ada rezeki tuan-tuan, mungkin rezeki tuan-tuan kerja guard. Mungkin ada rezeki tuan-tuan ada yang dah pencen, betul tak? Ada yang rezeki pergi ke laut, ada rezeki dia pergi mancing udang galah dekat tu. Sini banyak ni, dekat mana? Tuan-tuan sini banyak udang galah ni, kat mana? Apa nama tu? Pajajaran, banyak udang galah tu. Adik saya akan mancing, banyak udang galah tuan-tuan. Bukan senang mancing udang galah tu. Dah dapat 10 juta mancing udang galah pun tak mau. Penat sakit tulang belakang, betul tak kan? Tak mau dah. Saya jadi cikgu, pergi cikgu, pengetua cakap lebih kurang. Aku pun ada 10 juta. Saya tak pergi sekolah dah, betul tak? Saya pergi melancong. Tunggang langgang tuan-tuan. Betul tak? Pak Gad tak mau jadi gad. Dah penat tengah panas Kita pun ada 10 juta. Pak Gad tak mau jadi gad. Betul tak? Cikgu pun tak mau mengajar. Jadi tunggang langgang sistem. Kita semua Allah Ta'ala jadikan ada rezeki masing-masing. Dengan rezeki itulah sistem masyarakat itu berjalan elok. Baik, kemudian tuan-tuan. Jadi itu qanaah tuan-tuan, kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dan kita tak sibuk dengan apa yang ada kat orang. Tapi tuan-tuan beli usaha, tuan-tuan nak berniaga ke, tuan-tuan nak kerja apa ke, tuan-tuan kaya lagu mana pun, tuan-tuan fokus pada diri tuan-tuan. Boleh lah. Bukan sibuk dengan orang. Bak harta ni jangan sibuk. Kita nak sibuk dengan orang ni buat apa tuan-tuan? Kalau dia beramal lebih pada kita, kita sibuk Ataupun dia buat maksiat, kita kena ada amar bin ma'ruf, nahi bin munkar. Bak harta ni jangan duk sibuk tuan-tuan. Jangan duk baby Baby lah dia nak beli motor mahal ke, dia nak beli handset mahal ke, dia nak beli kereta mahal ke. Tak ada apa tuan-tuan. Sebab saya cikgu kadang-kadang orang duk kalut. Nanti cikgu ni beli Velfire, pakat kalut. Dia beli Velfire. Nanti cikgu ni pula nak fight kan, nak beli Nissan Grand, pakat nak duk bersaing. Sedangkan dalam Quran kita bersaing ni dalam apa? Soal akhirat tu. Bila Allah Ta'ala sebut tentang syurga, Allah Ta'ala kata wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Syurga itulah yang patutnya kita bersaing. Betul tak? Akhirat tu. Ibadah tu tuan-tuan. Kemudian mana ni? Mengharamkan apa ni? Mendiri kan akan segala had dera. Had dera ni mesti disebutlah. Kalau berzina 100 kali, kalau minum arak 40 kali gitulah. Kalau qazaf 80 kali. Di atas orang-orang yang kena had dan dera dan memberi fatwa oleh mereka itu akan barang yang diingini oleh mereka itu. Contohnya lah, kalau negara itu buat undang-undang Islam, kalau berzina 100 kali sebatan. Tiba-tiba yang berzina ni anak menteri ke, anak pembesar ke, 100 ni banyak sangat, ulama ni fatwa tak apalah, bagi 70 lah. Ataupun bagi 40, dia fatwa lagu tu. Pasal apa? Pasal ni anak menteri. Contoh yang lain, minum arak, dia kena sebab 40, tak boleh kurang 40. Tak boleh kurang 40. Ada yang pernah sebab sampai 80 pun ada. Boleh sebab lebih tapi tak kurang 40. Tapi disebabkan yang minum arak ni menteri, sultan, contohnya lah orang yang ada jawatan, maka dia sebab jadi 20. Dia ubah fatwa tu. Baik. Memberi fatwa kepada itu barang yang diingini oleh mereka itu. Cuma saya sebut kat tuan-tuan Hawaii, kalau negara kita ni nak laksana benda tu, cerita dia panjang lah tuan-tuan. Betul tak kan? Tak ada orang boleh naik-naik terus buat tuan-tuan. Pasal apa? Kita ni daripada dulu lagi
kita sistem demokrasi. Tidak ada raja berperlembagaan. Jadi ikut mana pun kita kena buat ikut flow dia. Tidak mesti dapat majoriti di parlimen, mesti dapat 2/3. Betul tak? Itu flow dia. Tak ada orang yang boleh langgar flow tu tuan-tuan. Betul tak? Itu flow yang ada, undang-undang dia begitu. Jadi dah dapat gitu tuan-tuan, barulah boleh. Terus itu pun kena tengok pula masalah dan mafsadah dia tuan-tuan. Brunei bila dilaksana apa, hukum Islam bukan semua pun. Betul tak? Berzina dengan apa? Berzina dengan mencuri ke? Saya tak ingat lah. Bukan semua yang dia buat. Sikit je, dia buat sikit je pun. Tapi dah di hotel-hotel Brunei di luar negara, dia pun boycott tuan-tuan. Hotel-hotel Brunei yang berada di luar negara, dia pun pakat boycott pasal marah tuan-tuan. Dulu Algeria pernah buat Algeria bila menang parti Islam, dia buat undang-undang Islam. Bila buat, dia silap dia, tentera dia tak kuat lagi. Algeria tentera tak kuat. Algeria kan. Bila dia buat undang-undang Islam, dia dekat dengan Perancis. Perancis attack dia. Pasal Perancis attack, Perancis tak suka undang-undang tu. Perancis biasalah penjajah, betul tak tuan-tuan? Dia tak suka. Walaupun dia persembang buat demokrasi, ini dusta je tuan-tuan. Dusta, muhung je. Barat ni muhung. Kenapa saya kata muhung? Tuan-tuan tengok Mursi, Mesir tu kan, dia naik dengan demokrasi. Mursi kan, mati dah pun tuan-tuan. Mayat dia pun tak tahu. Dia boleh lempak kat laut kat mana tak tahu mayat dia. Dia naik dengan demokrasi. Rakyat Mesir yang pilih dia. Dia Ikhwanul Muslimin, parti Islam lah. Bila dia naik tuan-tuan dengan apa? Dengan cara demokrasi, tiba-tiba dia digulingkan oleh Sisi sekarang kan, dengan kuasa ketenteraan. Ini disokong oleh Israel dan Arab Saudi. Tuan-tuan tengok, Barat tak kalut pun. Tidak kan? Barat relax Tak ada dia pun nak pergi serang ke macam Saddam. Tidak kan? Tidak. Contohnya zalim pada serang Saddam ke, serang Afghanistan. Tak ada pun. Pasal apa? Ni Mursi lah tak pergi. Dah berapa ramai pengikut Mursi yang mati masa dia kumpul di padang Arabek tu kan. Kena tembak berapa ramai mati, berapa ratus ke ribu mati. Nak langgak dengan terkebai lagi tuan-tuan. Baby ni orang Islam. Mursi pun tak tahu mayat dia mana. Mati dah kan dia. Tak tahu mati dah dia pun. Syahid dah. Tuan tengok Myanmar. Bila junta Myanmar kan ni perang bom. Kenapa Myanmar ni tentera dia kuat? Pasal tentera dah letak syarat. Dulu dia negara yang dikuasai oleh tentera. Bila nak masuk demokrasi, tentera minta dah 70 dalam parlimen itu adalah daripada tentera. Sebab tu jangan buat taik kat Myanmar. Kalau apa Aung San Suu Kyi tu, dia tu yang lanyak Rohingya teruk dia. Orang duk kata bagus. Betul tak ada ni untuk demokrasi. Tengok apa dia buat pada umat Islam Rohingya, berapa puluh ribu mati. Tapi Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala terbalikkan. Betul tak? Tentera take over dia. Kenapa mereka tak berani serang? Berani serang. China belakang Myanmar. China bagi senjata. Serang Myanmar macam serang China. Jadi tuan-tuan tengok, dia bom tentera, bom pengikut apa? Aung San Suu Kyi ni kan, dia bom pakai jet berjuang, bom. Kat sepadan-sepadan Thailand pun dia bom habis semua. Barat tak tengok buat apa, tak buat apa. Di belakang naik China. Semua ada kepentingan. Sebab tu sebenarnya demokrasi ke, walaupun nampak bagus tuan-tuan, masa pemilihan dia lah bagus. Tapi bila duduk atas kadang-kadang kalah diktator. Betul tak? Diktator tu dia pasal apa, dia kadang-kadang dia melampau pada diktator. Oh, saya naik pasal orang ramai pilih saya. Jadi kadang-kadang dia bertindak kalah diktator. Diktator tak jahat lagu tu. Tindakan dia tu. Ada setengah orang, sebab tu kok mana pun dia tengok pemimpin jugalah. Elok ke tak elok tuan-tuan, lagu mana lah. Baik, jadi tuan-tuan, sebab tu dalam Islam, sistem Islam bukan begitu, bukan pilihan rakyat. Sistem Islam adalah dipilih oleh syura, ulama. Betul tak kan? Ulama yang pakai politik pilih siapa paling layak pegang tampuk kepimpinan. Itu cara Islam. Syura. Nah, bukan serah pada rakyat begitu ya tuan-tuan. Baik, kemudian daripada Malaysia akan ke-60 tuan, yang ke-60, daripadanya Malaysia dan menghilangkan segala hak Allah Ta'ala pada harta kamu, daripada memberi zakat dan selainnya, daripada segala hak yang dibangsakan kepada harta. Adakala menghilang akannya itu dengan ketiadaan mengeluarkan zakat,
atau mencederakan dengan setengah daripada segala syaratnya, daripada mustahaknya dan daripada kadar yang wajibnya, atau dengan mengambil oleh kerajaan akan segala zakat dan fitrah dengan khianat, dengan sekira-kira menjadi menyusah akan segala fakir dan miskin yang telah jatuh sekarang. Baik tuan-tuan, maknanya dia zakat kita bagi kepada, ambil yang kutip lah, kerajaan lah, kerajaan ataupun jabatan agama Islam kan kita bagi. Jadi pengurusan harta zakat itu tidak telus. Gitulah. Kita pun tak berani sebut lah tentang bagaimana pengurusan harta zakat. Sepatutnya harta zakat sampai kepada fakir miskin. Tiba-tiba tak sampai. Pasal apa? Orang yang menguruskan harta zakat mereka bermewah-mewah. Betul tak? Sepatutnya memanglah boleh pengurusan. Okey, CEO dia ambil gaji pada harta zakat lah. Oh, gaji berpuluh-puluh ribu. Pegawai dia juga berpuluh-puluh ribu. Banyak harta zakat yang tak sampai kepada fakir miskin. Saya pernah tengok ada satu orang yang bukan Islam, dia tulis, dia heran, kenapa ada orang miskin di Malaysia ni? Susah, dia kata. Padahal zakat berbilion-bilion. Kita punya zakat bilion-bilion tuan-tuan. Zakat banyak orang bayar. Tapi why? Kenapa masih ada orang yang miskin? Dia pun pelik tuan-tuan. Kenapa tak gunakan harta zakat untuk bangunkan? Itu yang dia timbulkan persoalan tuan-tuan. Tapi saya tak tahu lah pengurusan zakat lagu mana. Tapi pernah satu kejadian, ada satu negeri tu guna harta zakat. Dia buat satu kompleks bangunan. Dah buat siap ni, dah hampir siap. Tiba-tiba dia kata tak sesuai kompleks di sini, bagi runtuh balik. Runtuh balik. Harta mana harta zakat? Oh, sayanglah tuan-tuan bagaimana pengurusan harta zakat. Jadi orang yang nak minta zakat susah nak dapat. Susah nak dapat. Walaupun dia betul-betul susah, berkali-kali pergi, betul tak? Ada setengah pusat zakat pula sombong pula, betul kan? Gangster pula kan. Oh, gangster kan. Cakap mengkasak dan sebagainya. Jadi tak berkena tuan-tuan. Pengurusan harta zakat tu sepatutnya sampai pada fakir miskin, tak sampai. Jadi macam mana pusat zakat itu bekerja? Saya tak nafikan tuan-tuan, ada orang setengah orang ni dia miskin ni memang pasal dia pilih untuk miskin. Ada. Betul tak? Ada. Dia miskin dan dia apa? Dia miskin dan dia malas. Dia milih miskin dan dia malas. Ada orang dia dapat bantuan zakat, dapat bantuan daripada zakat lah, pusat zakat, tapi isap rokok dan hil. Ini macam mana tuan-tuan kan? Macam tak layak tuan-tuan, rokok tu mahal juga tu. Tapi ada setengah orang kita jumpa memang betul-betul susah, ibu tunggal, tapi heran pasal apa tak dapat-dapat. Pernah jumpa ke tak pernah jumpa tuan-tuan? Ada yang kita pun heran, lagu mana tak dapat. Kadang-kadang macam mana, memanglah dia ada birokrasi tu, kerana birokrasi tu sebab takut orang tipu. Ada orang tak susah, dia kata susah. Betul tak kan? Itu pusat zakat, dia kena ada apa? Satu prosedur yang ketat supaya orang tak permainkan pusat zakat, orang tak tipu. Tapi bila kerana birokrasi yang macam-macam ni menyebabkan kadang-kadang susah nak dapat. Betul tak? Jadi saya rasa kena ada inisiatif lah daripada seluruh pusat zakat yang di Malaysia ni, kena ada inisiatif lah. Betul tak? Sebelum ABIC Liu sampai kan? Sebelum mana-mana NGO sampai dululah. Betul tak? Sampai dululah. Saya tak nafikan ada orang yang pusat zakat tolong dah dia. Betul tak kan? Bagi rumah lah. Dia miskin sangat bagi rumah. Bila pusat zakat macet, tengok rumah jadi macam apa dia? Lalang penuh. Dia ada lalang penuh. Pasti apa? Malas. Betul tak kan? Dah dapat rumah free, malas pun ada. Ada setengah orang pusat zakat bagi apa, mesin tebu lah apa benda kan, suruh untuk dia bekerja kan. Lalah dia pergi jual mesin tu, bagus duit. Saya tak nafi ada orang yang lagu tu. Tapi kita kena cari inisiatif orang yang betul-betul susah, betul-betul fakir, kena sampai harta zakat pada dia. Bukan kita duk bangga bilion-bilion, betul tak? Aku boleh Pinang bilion-bilion zakat dia. Perak bilion-bilion zakat dia. Bukan nak bangga bilion-bilion tu. Zakat tu kena sampai pada orang yang sepatutnya sampai. Nah, tu yang kadang-kadang saya ingat kena ada inisiatif lah, pergi jalan cari, betul tak? Lepas tu jangan kita apa, dah tahu dia betul-betul susah, kalau boleh tak payahlah mengada-ngada nak salinan ni, nak salinan tu. Dia betul-betul susah, betul tak kan? Depan mata hang. Ini betul-betul susah ni, oh mesti ada salinan ni ya. Mesti ada geran tanah ni, mesti. Macam mana kawan pun tak tahu apa hang nak bagi ke tak mau bagi. Betul tak? Saya pernah jumpa orang yang betul-betul susah sungguh. Dengan hidupnya, kaki pun dah kena potong, suami tinggal dia. Kenapa suami tinggal? Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Betul dia sabut macam-macam tuan-tuan pusat zakat. Jadi saya ingat
kena betulkan balik lah. Harta fakir miskin biar sampai pada fakir miskin. Termasuk juga tuan-tuan, ada insya lagi 3 minit, pengurusan apa, daging korban. Daging korban itu satu benda yang sangat sukar lah tuan-tuan. Sukar lah. Kenapa saya kata sukar? Dia begini tuan-tuan, saya sentuh sikit lah berkenaan korban. Boleh guna sikit no? Korban ni tuan-tuan, yang pertama buat korban lah anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil kan. Habil ambil binatang dia yang terbaik, kibas. Kibas ni kambing biri-biri besar, yang terbaik sekali, dia letak atas bukit. Qabil abang dia letak sayur yang dia ambil yang tak elok punya. Mana sayur yang tak elok dia bubuh. Nak tahu macam mana terima, datangnya halilintar yang sambak. Jadi ada api pada langit sambak Habil punya korban. Bukan mati nah. Dia sambak tu dia bawa terus ke syurga. Kibas tu duduk di syurga 1000 tahun. Sebab kibas tu lah nanti yang akan Jibril bawa ganti Nabi Ismail. Betul tak? Korban yang kedua, cerita Nabi itulah, Nabi Ibrahim yang tengok pada malam yang ke-8 Zulhijjah, dia tengok dalam mimpi dia sembelih anak dia. Mimpi Nabi ni wahyu. Jadi sebab tu hari ke-8 Zulhijjah kita panggil hari Tarwiyah. Yang ni dia tertanya-tanya dalam diri dia, betul ke ni? Betul tak? Betul ke Allah Ta'ala suruh sembelih anak dia? Satu-satunya anak dia tu, Ishak belum ada. Lepas kejadian ni baru dapat Ishak melalui Sarah. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia, malam yang ke-9 Nabi Ibrahim mimpi lagi sekali. Tengok benda yang sama, anni asbahuka, aku sembelih hang. Nampak sembelih anak dia. Jadi hari ke-9 tu kita panggil hari apa? Hari Arafah. Arafahu, maksud dia apa? Nabi Ibrahim tahu yang mimpi itu memang arahan Allah supaya menyembelih anak dia. Sebab tu tuan-tuan takbir bila tuan-tuan? Subuh hari Arafah. Tidak, hari Sabtu itu subuh kan? Kita dah Allah dah kita start hari tu. Hari yang ke-10 Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia sembelih sungguh-sungguh. Cuma taklud. Kalau ikut cerita dia. Sebab tu Allah kata wa nadainahu Ibrahim qad sadaqta ru'yah, dan diseru wahai Ibrahim kamu telah benarkan mimpi itu. Nabi Ibrahim dah letak, kalau ikut cerita Nabi Ibrahim dah sembelih anak dia tapi tak makan. Sembelih tak makan. 3 kali dah asah bagi tajam, sembelih tak makan. Tak makan. Kali terakhir Nabi Ibrahim letak benar palingkan anak dia ke bawah. Sebab Nabi Ibrahim AS kata boleh jadi kerana aku kesian tengok hang. Umur anak dia 13 tahun macam ni, Ismail. Ada yang kata 7 tahun. Dia palingkan ke bawah, dia suruh pisau ke bawah. Sembelih sungguh-sungguh tapi tak makan. Itu yang Jibril AS datang, dia kagum tengok Nabi Ibrahim sungguh-sungguh disembelih, tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Pisau yang tajam tak makan. 3 kali buat sungguh-sungguh tak makan, tak jadi apa. Itu yang Jibril AS dia tengok Nabi Ibrahim sungguh-sungguh, Jibril kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim nampak Jibril datang bawa kibas yang besar nak digantikan dengan Nabi Ismail tu. Nabi Ibrahim kata la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail pula boleh tengok ada Jibril dan tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun kata Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang kita duk baca takbir tu. Boleh tak? Yang tuan-tuan duk Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jibril alaihi salam. La ilaha, nanti orang kata apa ustaz takbir pula ni. Takbir habis dah. La ilaha illallah wallahu akbar itu Nabi Ibrahim, Allahu akbar walillahil hamd itu adalah Nabi Ismail. Baik tuan-tuan. Jadi korban Nabi Ibrahim kalau dia betul-betul sembelih anak dia tidak dapat apa-apa manfaat. Korban ni daripada qurba, kita mendekatkan diri pada Allah dengan mengkorbankan. Korban ni maksud mendekatkan diri pada Allah. Nah, dengan kita buat apa-apa pengorbanan, mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan suatu perkara, itu korban. Maksudnya kita tak ambil manfaat. Sebab tu binatang korban, Habil tadi kan, bila dia korban dia punya kibas terus naik, dia tak dapat kok daging sekilo ke, dia tak dapat dah. Sama Nabi Ibrahim kok nak ambil makan daging sekilo, Nabi Ismail tak ada tuan-tuan. Itu makna korban. Jadi kita bila korban tuan-tuan, bukan kita, sebab tu dalam Quran sebut je lah, korban ni fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makan sikit daripadanya dan berilah kepada orang yang susah lagi miskin. Nampak? Jadi Nabi korban, ni korban yang sebenar-benar ni tuan-tuan ni. Korban yang sebenar-benarnya. Nabi korban
Nanti kita sebut hak Malaysia lagu mana tuan-tuan, adalah perbahasan itu. Nabi pernah korban 100 ekor unta. 1 ekor unta lebih kurang 8,000 tuan-tuan. Kalau 100 lebih kurang 800,000. Nabi korban unta dan Nabi sembelih 63, lagi 37 wakilkan pada Sayyidina Ali. Nabi ambil makan, yang Nabi nak makan untuk keluarga Nabi ni, yang Nabi sebelum tangan angkat. Yang ada dalam tangan ini sahaja yang Nabi makan untuk Nabi dengan keluarga Nabi. Habis tu yang banyak-banyak tu, Quran dah kata wa at'imul ba'isal faqir. Itu untuk orang yang susah dan fakir. Bagi semua. Habis tu yang buat kerja lagu mana? Ni isu dia ni. Kata Sayyidina Ali, yang buat kerja nu'tihim min indina, kami beri daripada sisi kami. Mereka dah bekerja, mereka berhak menerima upah. Tak, bagi upah duit. Katakan semua tak mau duit, pergi beli daging bagi. Maksud saya masalah. Tidak, pergi beli daging dekat pasar, bagi daripada daging seorang sekilo. Itulah korban yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama dulu. Itulah tuan-tuan. Cuma bila datang di Malaysia tuan-tuan, saya nak sebut itulah korban yang terbaik tuan-tuan. Itulah korban yang sebenar-benarnya. Cuma yang kita buat di Malaysia ni bukanlah salah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia dah jadi budaya di dulu-dulu lagi, dia gotong royong. Pasal tak? Bukan tak mau upah, rasa aib lah ambil upah. Tidak tuan-tuan, aib lah kita buat kerja ni ambil upah. Macam tuan-tuan, bila kenduri kendara kan, kita gotong royong, takkanlah tuan-tuan pergi kat tuan rumah bagi upah sikit. Kita rasa aib lah. Orang dulu-dulu rumah pun gotong royong, betul? Buat rumah gotong royong, kenduri kendara gotong royong, semua gotong royong. Dan dulu mereka memang ikhlas. Tidak kan? Itu budaya kita dulu, ikhlas. Main ni tak ada apa-apa, ikhlas. Tidak, pasal apa? Kita nak khidmat untuk fakir miskin. Tuan korban berkelak duit, kita khidmat tenaga, kita dapat pahala. Saya ingat di kampung saya, Alok Bozu tu, ada satu orang ni cukup bagus lah dia. Mungkin semangat dulu dia bawa kot, semangat orang tua dulu. Perut lembu dia cuci. Perut lembu ni biasanya kalau orang nak ambil, tak nak ambil sudah. Tidak, kalau dah cuci, semua nak. Betul tak tuan-tuan? Tu yang kena buka. Perut lembu siapa nak cuci negeri. Betul tak? Baru betul. Jadi pakcik ni dia cuci 3 ekor lembu, dia seorang cuci perut lembu tu, dia tak ambil langsung, dia letak siapa nak ambil lah. Oh, yang ni hebat lah, betul-betul semangat dia tu, khidmat masa ni. Jadi tuan-tuan, itulah semangat orang tua kita. Cuma dengan berlalunya zaman, dah kebetulan mereka ada, betul tak kan? Maka 1/3 bagi fakir miskin ni. Fakir miskin wajib tuan-tuan, wajib, fakir miskin wajib. 1/3 hibah. Hibah ni tak wajib, sunat saja. Boleh nak tuan-tuan nak bagi hibah boleh, tak bagi pun tak apa. Kalau Nabi bagi semua fakir miskin, semua sedekah. Hibah ni contoh tuan-tuan bagi kat saya. Saya bukan fakir miskin. Saya ngajak, saya pun ada gaji saya bukan fakir miskin. Walaupun tuan-tuan jumpa saya, tuan-tuan ambil, ustaz ni saya sedekah kat ustaz. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan sebut sedekah, di sisi syarak itu hibah. Boleh no? Ini saya sedekah, bukan sedekah, hibah. Pasal saya bukan fakir miskin. Boleh nak? Ataupun tuan-tuan sediakan batang pinang, apa lagi? Ekor, tulang. Yang best-best ni untuk ustaz-ustaz. Bukanlah salah, baguslah. Tapi kita kena ingat korban bukan untuk ustaz-ustaz. Korban untuk orang yang susah lagi miskin. Ustaz-ustaz sekarang pun tuan-tuan perasan tak? Kalau ustaz-ustaz yang terkenal dalam YouTube, dalam TV, semua velfire. Betul ke tak betul? Velfire, tuan-tuan beritahu ustaz mana yang tak velfire Velfire, BMW, oi, semua kereta mahal-mahal. Dah lah kereta mahal-mahal, tuan-tuan pergi bagi batang pinang pula, senyum sampai kat telinga lah tuan-tuan. Bukan saya kata salah, boleh bagi kat dia. Tapi sebenarnya dalam isu korban ini adalah VVIP, very very important person, adalah fakir miskin. Bukan tok guru, bukan ustaz. Tapi kalau tuan-tuan bagi, saya banyak orang bagi yang korban. Pasal ustaz kan, orang main hantar rumah, bagi. Tuan-tuan bagi, saya ambil je. Tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan, saya boleh ambil atas dasar hibah. Kita tengok ni, demam, suara tak ada, makan daging korban banyak sangat. Betul lah kita ni umur nak dekat 40, tak boleh makan macam-macam sangat tuan-tuan. Betul tak? Dia mula badan kita meragam lah. Betul tak tuan-tuan? Panas tak bisa, daging korban bahaya. Jadi tuan-tuan, itulah korban yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan boleh bagi 1/3 fakir miskin, 1/3 hibah. Hibah ni siapa? Pada orang yang bukan miskin. Walaupun tuan-tuan sebut dia sedekah, tapi dihibah. Kita ada jiran kita kaya sungguh, kita bagi dia, kita tak kata hibah, kita tak kata hadiah, kita kata apa? Ni saya sedekahkan. Sedekah, kita sebut sedekah, tapi di sisi syarak itu hibah. Boleh tak?
Kemudian 1/3 kita makan. Adakah wajib macam ni? Tak wajib. Ini budaya. Boleh tuan-tuan, diterima. Yang penting 1/3 sampai pada fakir miskin. Jadi tuan-tuan, yang saya sebut yang terbaiknya kita ambil sikit, yang lain semua sedekah fakir miskin, itu yang terbaik. Okey tuan-tuan, tak apalah. Ringkas ceritanya tuan-tuan, kita dah jadi budaya kita tak ambil upah, malah kita rasa aib ambil upah ni. Walaupun boleh sebenarnya, tuan-tuan boleh markup. Kalau lembu satu bahagian 700, tuan-tuan markup satu bahagian 800 ke 900, bagi tahu pengurusan. Pasal apa? Sebab kalau ikut hukumnya, yang kena wajib sembelih itu tukang lembu tu lah. Tuan korban tu yang wajib sembelih. Kan Nabi sembelih sendiri. Atau wakil kan? Tuan korban tu yang wajib sembelih, tuan korban itu yang wajib lapah dan bagi kepada fakir miskin. Kalau tak dapat buat, upah orang bagi duit. Kalau yang buat kerja tu tak mau duit, kami nak daging, pergi beli daging bagi. Yang penting jangan kacau daging korban. Boleh lah. Okey tuan-tuan. Jadi kita tak buat lagu tu lah. Teraan sekarang ni tuan korban dah tak buat, orang yang buat. Orang yang buat kerja berhak menerima upah, tapi daging korban tak boleh dijadikan upah. Kalau nak upah, tuan-tuan boleh markup harga tu lah. Tidak, daripada 700 tuan-tuan markup jadi 800 ke 8,500 ke. Untuk apa? Untuk bayar pada orang yang tukang sembelih, tukang lapah contohnya lah. Boleh ya, beli baju. Boleh tuan-tuan, itu pengurusan semua kan, beli baju dan sebagainya. Sebab tu tukang sembelih tuan-tuan bagi seekor lembu berapa puluh? 50, okey lah. Kalau dia kata sikit sangat 50, oi 7 saat je. Berapa saat tu? Saya tak pernah sembelih lembu, tuan-tuan jangan suruh saya tuan. Ayam pun saya tak pernah sembelih. Saya tak berani, tak sampai hati. Sembelih kan 7 saat betul dah. Urak. Tu dia tuan-tuan, 70, 50. Kalah gaji Perdana Menteri. Perdana Menteri 15 minit baru RM70. 15 minit baru RM70. Yang ni urak 50. Gaji Perdana Menteri. Banyak tu. Yang kata sikit. Jadi tuan-tuan cukup kadang 50. Jadi tuan-tuan, kalau dia nak upah boleh ambil daripada yang tu lah, yang tuan-tuan markup harga lembu tu, tuan-tuan markup lebih sikit. Sebab yang tu kita ambil pengurusan. Boleh ya? Pengurusan. Bila sebutan daging korban, kita dah tak boleh kacau dah. Cumanya macam mana di Malaysia kita amalkan, JAKIM bincang panjang lah. Syarat macam mana di Malaysia ni, budaya dia gotong royong. 1/3 bagi fakir miskin, 1/3 tuan tu ambil, 1/3 lagi hibah. Teraan, hibah inilah yang kalau gotong royong tu fakir miskin tak apalah, dia dapat atas dasar sedekah lah. Jadi hibah ni lagu mana? Jadi bincang-bincang 1/3 ni hibah pada orang yang datang dapat sama rata. Itu yang susah tu. Pasal apa susah? Biasanya tukang sembelih dapat batang pinang, ekor, tulang, hak best-best tu lah. Saya ada seorang kawan saya, ustaz, sembelih. Dia sembelih lembu korban, ngaji di Baghdad lagi. Dia sembelih macam-macam, dapat ekor lah, kepala lah, batang pinang. Saya kata, ustaz, boleh ke ustaz? Dia kata kat saya, boleh ustaz. Pasal apa boleh? Korban ni tuan korban punya, dia nak hibah kat saya, boleh. Boleh kira lagu tu. Pemberian kalau atas dasar kerja itu bukan hibah, itu upah. Walaupun kata sedekah. Kalau kita bagi pasal dia sembelih, itu adalah upah. Boleh tak? Haram tuan korban bagi, haram tuan tu makan. Haram juga. Ada ustaz tu fikir, dah dia bagi saya makan. No. Dia bagi haram, hang makan pun haram. Dua-dua haram. Berdosa lagi tuan-tuan. Tak boleh. Pasal beri dia atas dasar kerja. Sebab tu dia macam ni tuan-tuan. Oh, kita dah kena nak semayang tuan-tuan ni. Sikit ya. Saya ambil kan. Dia gini tuan-tuan. Di isu dia sama dengan rasuah dia sebut. Rasuah orang yang terima dan beri je tahu. Sama juga upah ni. Rasuah contoh, kalau saya jadi ketua polis di Bagan Serai. Bila saya naik jadi ketua polis, orang ada satu token telefon, hello bos, kita dah beli, dah sediakan rumah sewa untuk bos, kita dah beli bel fire untuk bos, kita dah sediakan apa, kita dah sediakan duit 100,000 cek untuk bos, kita saja bagi je bos, tak ada apa-apa, saja bagi saja. Saya nak tanya rasuah ke bukan? Saya akan tahu aku tak kena token ni, pasal apa bagi? Saya tak boleh terima. Memang dia kata tak ada apa, nanti selang 2-3 bulan, 2-3 tahun, hello bos, lu punya orang sudah kacau saya punya orang. Lu panggil dia balik. Tidak kan? Lu panggil dia sudah kacau. Kita tak kacau sama you. Kita pun sebab salah. Bil fire dah aku dah naik. Rumah aku dah duduk. Cek dia 100,000 pun dah habis aku belanja. Kita pun tak pasal, lu orang baliklah jangan kejap. Tidak kan? Nampak. Awal dia bagi nanti ada benda dia minta. Kita tahu dia bagi pasal jawatan. Itu confirm rasuah. Nah,
Kalau contoh saya ada kawan, saya jadi ketua polis, kawan saya ni tiap-tiap tahun bagi saya hadiah. Birthday saya dia bagi kereta lah, bagi handset lah, macam-macam pasal kawan. Tiba-tiba saya jadi ketua polis, dia bagi saya hadiah. Saya tahu yang ni member. Tidak kan, dia memang bagi. Ataupun bini saya, kita nak jadi ketua polis, bini saya bagi hadiah. Weh, hang rasuah aku lah. Tak payahlah, bini bagi pada suami atas dasar suami. Tuan-tuan faham tak? Orang yang bagi sama juga bila daging korban ni. Kita bagi kat dia pasal apa? Pasal dia yang buat kerja, pasal dia yang sembelih, pasal dia yang lapah. Itu adalah upah. Tu saya duk mohong kan. Yang ustaz tadi tu saya dah kata dah, kalau ustaz berhak, betul-betul berhak dapat ni daging ni, ustaz tak mai sembelih pun dia bagi kat ustaz, berhak. Betul tak? Tu Nabi sebut bila ada orang pergi kutip cukai kan, jizyah. Orang Yahudi bagi jizyah, ada orang Yahudi bagi upah, baik bagi hadiah. Bila sampai depan Nabi, tengok ni banyak jizyah ni, yang ni hadiah. Nabi dia sebut kat Nabi, ini jizyah daripada orang Yahudi, yang ni orang bagi hadiah. Nabi kata, kalau hang berhak terima hadiah tu, hang duduk rumah mak dengan ayah hang, orang bagi dah hadiah ni. Orang bagi hang pasal hang wakil negara. Tahun ni dia bagi, tahun depan, tahun lagi satu, dia akan kata apa? Tolonglah kau tim sikit. Nampak? Dia bagi dulu, bukan saja bagi pasal hang wakil kerajaan. Bagi pasal apa ustaz dapat lebih ni. Kalau dia bagi pasal ustaz, contohlah Ustaz ni mai ke tak mai, pasal dia ni ustaz, memang tiap-tiap tahun akan sampailah depan rumah dia. Dia mai ke tak mai, dia sembelih ke tak sembelih, sampailah ekor, sampailah apa? Batang binang kan. Sembelih ke tak sembelih, mai tak mai, akan dapat pasal dia ustaz. Aku kenal dia, ustaz tempat ni. Tak apa. Ni katakanlah kalau kalau tak mai sembelih tak dapat, tiba-tiba mai sembelih dapat macam tu. Ni hibah apa benda lagu tu? Tu upah. Boleh tak? Beri atas dasar kerja. Itu yang susah tu, Pak Ngah. Betul Pak Ngah tu. Susah. Jadi saya cadang kat tuan-tuan lah, kita ikhlas. Ada setengah orang dia berhajat. Saya berhajatlah batang pinang, saya berhajatlah torpedo, lembu, batang lembu tu kan. Saya bukan apa, berhajat. Ni nak berhajat harta fakir miskin ni pasal apa? Tidak. Berhajat ambil beli. Tidak, nak selesai masalah. Ada setengah orang tanya saya soalan, ustaz, kami ni fakir miskin tak amai, kalau mereka dapat banyak lagu mana? Ikut cara ustaz, dia kata. Cara ustaz lah, bagi semua fakir miskin semua kaya. Macam mana nak buat? Saya kata kat dia, haji, kalau fakir miskin dapat seorang 1 tan pun tak apa. Pasal fakir miskin, dia seorang saja boleh jual daging tu. Tuan korban tak boleh jual tuan korban. Bagi upah dengan jual itu benda sama. Ijma' ni, ijma' 4 mazhab tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pergi tanya, ada ustaz kata boleh. Ustaz kata boleh tu saya tak tahu mazhab mana. Ijma' seluruh ulama' mazhab, tak boleh. Upah dan jual benda yang sama. Tak boleh, haram hukum dia. Baik. Jadi tuan-tuan, tak boleh lah. Upah ke beri dia lebih kerana dia buat kerja, tak boleh. Yang penting kalau nak lebih, kesian pasal dia dah sembelih, bagilah RM50 dia. Tidak, janganlah guna debat. Cumanya tuan-tuan, kalau dah tak ada perut, tak ada orang ambil. Susah kan, pelajak sikit tak apa bangun. Sorry. Perut tak ada orang ambil, lagu mana? Tulang tuan-tuan potong ke BP lu? Cincang masuk. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik sekali. Ada orang dia apa? Dia biak. Bila dia biak, kalau biak tak apa. Saya cadangkan open pada fakir miskin. Open apa salahnya? Fakir miskin mana yang nak ambil. Tidak kan? Katakanlah fakir miskin tak mau ambil. Dah last minute dah fakir miskin tak nak ambil. Siapa yang ada ambil lah. Kita dah open dah. Tuan-tuan nampak tak? Hukum tu dah berubah. Kita dah open dah. Fakir miskin yang nak boleh main ambil kaki ni. Fakir miskin tak main ambil. Tak apalah. Yang mana berbaki tu ambil lah. Tidak kan? Sama juga perut. Tidak. Perut dah kita tengok dah last minute. Tuan-tuan ada orang ambil ke tak ada ambil? Ada ambil. Katakan tuan-tuan tengok last minute tak ada siapa ambil. Fakir miskin tak nak ambil, siapa cuci ambil lah. Yang buat kerja ke tak buat kerja boleh ambil. Sama kulit ambil ke tanam? Ambil ke? Ambil. Tapi ingatlah, yang boleh jual, jangan ada setengah orang tukang sembelih, dia ambil. Kalau contohnya kulit tu dah nak tanam dah, tak ada siapa ambil kan, tukang sembelih kata ada siapa ambil kulit, tak ada. Tukang sembelih boleh ambil, tidak tanam. Boleh lah. Dia beza dengan khusus dengan awal-awal. Kalau awal khususkan tukang sembelih dapat kulit, maksudnya kulit kok mana pun kena bagi kat dia, orang lain tak boleh ambil. Dia beza tu. Dengan bila kita dah nak tanam, tak ada siapa dia main ambil, boleh. Tapi ingat, siapa yang ambil kulit, kalau dia bukan fakir miskin, dia dah sama apa semua, jangan jual kulit tu, haram. Yang boleh jual kulit hanyalah fakir miskin. Boleh lah, fakir miskin saja boleh jual kulit, orang lain tak boleh jual. Ni ada orang dia ambil jual, boleh lah. Itu beza dia tuan-tuan. Jadi kalau dah nak tanam, tak ada siapa ambil, siapa pun boleh ambil. Cumanya tak boleh disyaratkan awal dah syarat dah, kulit bagi kat tukang sembelih, tak boleh, haram hukum dia. Perut bagi kat tukang sembelih, haram hukum dia. Apa beza dia? Beza dia macam kita pinjam duit. Saya bagi laju ni, saya dah terlajak banyak ni.
Macam saya pinjam duit, saya bagi dekat haji 1,000 contoh, cukup bulan haji bayar 1,500. Riba tak riba? Riba, ijma' ulama. Tapi kalau saya bagi pinjam kat haji 1,000, cukup bulan haji bayar saya 1,500, saya tak minta pun, hukum dia sunat. Kita bayar lebih tapi tak syaratkan. Kalau syaratkan, haji tak ada pilihan. Ada duit, kita ada duit 1,500. Kalau tak syaratkan, terpulang pada haji. Ataupun saya kata kat haji, haji, saya bagi 1,000, cukup bulan bagi saya 1,000, belanja saya cak hotel apa, wanis apa benda depan tu. Tiadaan. Jadi yang 1,000 haji bayar, cak hotel tu riba. Tapi dah katakanlah saya tak syaratkan apa-apa. Haji bayar kat saya 1,000, haji ajak saya, jom Ustaz makan cak hotel, sunat lagu tu. Betul tak? Bayar hutang, bayar lebih itu sunat, tapi jangan syaratkan. Saya minta maaf, saya telah jawab, habis saya nak habiskan poin. Okey, tuan akan datang. Ya, boleh. Ya. Ya. Ya, okey. Oh. Jadi yang masuk korban tu upah untuk upah segala-galanya lah. Masjid tak pula bagi, tak kacau duit orang miskin ni, boleh tak? Macam mana? Sebab masjid buat korban. Okey. Semua orang dia upah untuk orang sebelah lembu, orang cincang semua. Kita bersih orang duit, dia bersih bagi pada orang yang sebelah dengan orang ajar. Tak kacau lah. Bagi lembu pun tak kacau. Macam mana tu? Payah kat tu. Tapi dia macam ni, dia bergantung pada tabung masjid. Sebab ada orang pernah bincang tu, isunya boleh tak duit masjid ni buat makan ustaz? Betul tak Ustaz Mai buat makan? Kan Ustaz Mai ceramah, lepas tu buat makan. Dia isu dia sama macam tu je. Baru ni orang kata haram guna ayat masjid, cuci korban pun haram juga kan. Saya pun tak tahu macam mana boleh kata haram. Pasal kolah masjid ni boleh kegunaan untuk kepentingan umat Islam. Betul tak kan? Korban kan termasuk juga. Betul tak? Antara benda macam tuan-tuan lah, kasut tuan-tuan kotor, boleh tuan-tuan basuh kasut tuan-tuan? Pernah tuan-tuan kasut kotor, tuan-tuan basuh guna ayat masjid? Ke tak pernah? Pernah je kan? Dia boleh jangan melampau, itu je. Contoh sampai cuci kereta pasal ayat masjid melampau, itu tak boleh, haram. Tapi hak yang sikit-sikit tu tak apa. Kalau dibenarkan tak apa. Baik, jadi tuan-tuan, cerita dia lagu ni lah. Kalau tabung masjid tu tabung untuk kuliah, tak boleh kacau, untuk kuliah saja. Boleh. Kalau tabung itu buat untuk apa? Nak repair bangunan. Repair bangunan, orang bagi tu niat repair bangunan. Tapi kalau tabung tu dia tak ada syarat apa-apa, umum sahaja, boleh tak panggil ustaz buat makan? Boleh je. Boleh nak termasuk. Macam saya jadi isu di mana, di panggil tahu Ustaz Syahul Hamid. Tuan tak panggil mana? Saya ada masjid di Kerian, duduk panggil dia. Tiap kali dia main, dia pun masak kambing. Orang duduk pakat marah, fakir miskin banyak lah apa benda lah. Malah dia main kambing pakai duit masjid. Itu yang diperbincang lagu mana. Last sekali kalau termasuk dalam umum saja pengurusan masjid, tak apalah. Boleh lah. Ini saya boleh sebut lah. Sebab tuan-tuan buat korban di masjid ni, dan tuan-tuan bayar tu pun atas kepentingan umat Islam. Tapi sebenarnya yang sepatutnya bayar adalah tuan korban. Tuan korban lah sepatutnya bayar. Sebab tak memberatkan tuan korban tu. Macam mana nak jawab tuan-tuan tu? Bukan tabu khas tu. Tabu am. Macam mana tuan-tuan tu? Saya tak berani pasal majlis masing-masing negeri ni dia ada fatwa dia, betul tak? Masing-masing negeri ada fatwa dia. Tapi kalau nak ikutkan boleh saja. Sebab dia umum kan. Dia umum, termasuk dia bekerja untuk umat Islam tu. Sebelah daging, lapar. Cumanya tuan-tuan tanya majlis fatwa tuan-tuan lah kot. Betul tak negeri kan yang lagi pakar kan, saya tak pastilah tuan-tuan. Macam lembu yang gabung lembu tu lah kan. Betul tak? Gabung lembu tu kan. Dia kata sah, ada yang kata tak sah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan banyak guna tabung masjid tu. Sebab kalau ikut hukumnya tuan korban yang kena bayar. Kalau ikut hukum lah, tuan korban kena bayar. Tapi tuan korban dah tak bayar, kita guna duit tabung masjid. Tuan-tuan kena tanya orang lagi arif lah tuan-tuan. Saya tak berani lah tuan-tuan. Kalau ikutkan boleh lah pengurusan am kan. Kita panggil seguh hati lah. Katakan kawan tu bagi upah, kita nak tambah, boleh saja. Boleh saja. Ya. Kita dapat berita ada kematian contoh. Kita tak mampu, kalau mati anak dia katakan tak mampu untuk uruskan jenazah. Boleh tak pihak masjid atau yang buat duit untuk uruskan jenazah dengan kadar nanti duit banyak duit. Hutang lah. Hutang sementara. Dia tak duit, dia simpan tak duit. Boleh je, boleh je. Ada kata dapat tak boleh. Pasal tak boleh? Boleh kan?
Kalau dipinjam boleh, atas dasar pinjam. Atas dasar pinjam boleh. Boleh. Macam kita lah ada duit, kita ada pegang duit masjid sekejap, tapi kebetulan tak ada duit, kita pinjam 100 ke, lepas tu kita balik pergi bank, kita ganti balik. Boleh saja pinjam sementara. Dia kata, pas patutnya dia minta orang lain, orang lain. Bagi itu orang lain, dia kata. Pasal kali itu, takkan ada nazar pun itu dulu. Tak, pasal dia atas dasar pinjam. Betul kan? Atas dasar pinjam. Satu. Kita bagi payah, bila boleh selesai itu. Tapi lagi satu, kalau ikutkan hukum dia, sebab kalau ikut hukum dia, apa dia yang kena urus tu kalau orang yang miskin adalah zakat, baitul mal. Tapi tuan-tuan kena tahu sekarang ni duit masjid 30% sampai balik ke mana? Dia ruling balik. Kutipan duit masjid banyak sangat, 30% bagi balik ke JAKIM. JAKIM ambil 30%. Pasal banyak masjid dia bangga, banyak duit dia tak guna pun. Jadi sekarang ni JAKIM dah ambil duit kutipan masjid 30%, terus transfer balik ke JAKIM. JAKIM bagi dan dia ambil 30% semua kutipan masjid supaya dia guna untuk pembangunan Islam. Dan jadi ceritanya tuan-tuan, kut mana pun kalau ikut asalnya memang Baitul Mal yang uruskan. Maksudnya pusat zakat lah. Pusat zakat lah yang wajib uruskan mana-mana jenazah yang tidak ada kemampuan. Tapi kalau atas dasar hutang patutnya boleh. Tiadaan hutang, nanti kita ganti balik, bukan kita guna terus. Saya tak tahulah kalau dia kata tak boleh tu. Cuma yang tadi tu kena tanya orang arif lah tuan-tuan. Tapi kalau ikutkan sepatutnya kalau untuk pengurusan am boleh lah, termasuk dalam pengurusan umat Islam. Jadi saya tak pastilah ikut nanti macam mana fatwa negeri dan sebagainya. Sebab dia melibatkan, macam harta masjid ni saya sebut tadi tu, dia melibatkan Jabatan Agama Negeri tu. Boleh. Baik, jadi tuan, saya minta maaf terlajak jauh ni. Tak banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an ma tafarruqan wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmum la mtuda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.